Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sambung idaman penuntut jilid 1 ke surat 146 Jawi, Rumi 75. 146 Jawi, Rumi 75. Fidyah puasa. Menarik juga ni perbahasan pada malam ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata mengarang, barang siapa meninggalkan puasa yang wajib, sama ada puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa kifarah, janji puasa tu wajib, dia tinggalkan puasa Ramadan, puasa nazar, dia bernazar, jika begini-begini aku nak puasa kan, betul tak? Jika dapat kerja aku nak puasa sunat Syawal, bulan Syawal tu kan, puasa 6 tu lah, maka jadi wajib lah, sebab dia nazar. Kalau dapat kerja ke, gitulah. Kalau sembuh nak puasa hari Ashura, sedangkan dia sunat. Bila dia nazar, dia jadi wajib. Apa-apa sajalah. Ataupun secara umum, kalau lulu periksa nak puasa 20 hari, umum gitu, maka kena wajib lah dia puasa. Jadi nazar dia panggil, dia bernazar, tu puasa wajib. Ataupun kifarah, puasa kifarah tu lah yang kita baru bincang, kifarat puasa tu yang baru bincang lepas. Dengan dia tak qada, dengan ada keuzuran, dengan dia tak qada sebab ada keuzuran. Dia tak qada Ramadan sebab uzur. Maknanya biasanya orang sakit lah, dia sakit bulan Ramadan tak puasa, kemudian raya pun dia masih lagi tak sihat, dia masih lagi uzur, kemudian macam tu lah. Kemudian dia jadi apa? Sebab uzur. Kalau nak qada, dia tak boleh qada sebab ketika Ramadan memang sakit dah, Syawal pun sakit lagi, tak sembuh lagi, belum sempat ia qada. Seperti sakit berkekalan daripada Ramadan, berkekalan sampai Syawal, tu contohlah. Bukan Syawal aja, sampai berbulan-bulan lah, tak kira lah. Bulan Ramadan dia tinggal 30 hari sebab dia sakit. Kemudian bulan Rejab, maknanya berapa bulan? 10 bulan tak elok-elok sakit lagi. Bila sakit tak elok-elok, tak boleh lah nak qada. Itu maksud berkekalan. Hingga mati. Mati dia. Tiada maksud mati dia macam ni. Dia tinggal puasa wajib,
dan dia tidak ada peluang untuk qada. Tu maksud dia. Dia tinggal puasa wajib dan dia tidak ada peluang. Apa contoh dia tak ada peluang untuk qada? Yang pertama, dia tinggal puasa wajib, iaitu katalah Ramadan 1 sampai 10 Ramadan dia tinggal. Kemudian 11 Ramadan dia mati. Dia ada peluang tak nak qada? Mana ada peluang? Ataupun 30 Ramadan dia mati. Malam raya tu dia mati. Dia tinggal 10 hari Ramadan, 10 hari puasa Ramadan. Dia mati hari raya. Seronok sangat. Apa terkejut bunyi mercun. Buatlah contoh apa pun. Mati. Dia sempat ke nak qada yang 10 hari? Tak sempat. Maka tiada pidyah, tiada kena pidyah atasnya. Tak kena apa-apa. Macam tu juga sakit. Sakit lagi lama lah. Contohnya, sebab apa? Sebab apa dalam kes tadi dia persedangkan dia tinggal 10 hari puasa Ramadan. Kenapa tak kena pidyah dan tak kena qada? Dia tak kena qada sebab dia mati. Nak qada macam mana? Pidyah. Pidyah pun tak kena juga. Kenapa tak kena? Sebab dia mati dalam keadaan dia tak ada peluang pun untuk qada. Kerana dia mati dalam bulan Ramadan juga, atau dia mati bulan Syawal, 1 Syawal. Bukan bulan Syawal, 1 Syawal. Itu kalau mati macam tu. Ataupun dia mati kerana sakit. Bulan Ramadan dia tak puasa 30 hari terus ambil. Bulan Syawal 30 Syawal mati. Adakah dia kena qada yang puasa dia yang 30 hari tadi? Tengok dulu. Adakah daripada 1 Syawal sampai 30 Syawal dia mati tu, adakah dia sihat? Oh tak, dia memang sakit daripada Ramadan tu, sakit terus. Maka tak kena qada, tak kena pidyah, tak kena apa pun. Tak kena qada lah pastilah, sebab dia dah mati. Maksud tak kena apa pun. Jadi fidyah ataupun qada hanya pada orang yang mampu untuk qada, yang ada peluang untuk qada, yang ada masa untuk qada, tapi dia tak qada. Adakah dia berdosa? Tak berdosa. Jika contohnya dia tinggal 10 hari bulan Ramadan sebab uzur, sebab sakit, maka tak berdosa lah. Nanti dia nak qada. Bulan Syawal dia sihat. Habis 30 hari bulan Syawal dia mati. Adakah dia berdosa? Dia mati. Adakah dia berdosa kerana tidak qada? Tak berdosa. Sebab qada adalah waktu yang luas, muasak dia panggil. Nak qada dalam masa 11 bulan tu bila-bila boleh. Tak mesti bulan Syawal, tak mesti. Oleh kerana itu, walaupun dia sihat, tapi dia tak qada, setelah 30 hari bulan Syawal dia mati. Sedangkan dia ada peluang untuk qada, tetap juga tidak berdosa. Cuma adakah kena pidyah atau tidak? Kenalah yang tu, nanti kita baca yang tu. Ditidurkan tu sebenarnya bukan tidur. Itu Melayu. Dalam hukum syarak, kita kena berhati-hati dengan istilah. Berhati-hati dengan istilah. Masalah istilah salah sikit je, Jahannam. Jahannam hukum yang kita akan keluar nanti. Istilah. Jadi kalau istilah ditidurkan adalah istilah Melayu. Sedangkan kita tahu kalau tidur wajib qada, kalau tinggal puasa. Tu kalau tidur wajib qada. Jadi kalau dia mati wajib pidyah sebab dia wajib puasa. Tapi ditidurkan bukan tidur. Apa tu? Koma. Nampak? Faham ke situ? Ditidurkan tu bukan tidur, itu Melayu saja. Sebab dia ada beza koma ataupun pengsan kejap. Koma dengan tidur dia beza. Tidur puasa tetap wajib juga. Koma tak wajib puasa. Koma tak wajib. Tapi tidur wajib. Tidur sepanjang hari lah maksudnya. Bila dia kata wajib puasa dengan maksud dia tidur, nak niat tak niat apa semua. Dengan dia tak niat dia wajib puasa, maknanya wajib qada lah. Kat situ. Jadi ditidurkan dia masuk koma. Bila koma tak kena juga. Sama. Tak perlu fikir tentang nak qada. Dia yang tahun itulah, yang masih dia muda-muda tu lain cerita. Tahun itu. Yang ketika dia sakit tak kena. Jadi untuk perlu qada dan ataupun perlu bayar pidyah, dia mesti ada peluang. Ada masa, ada kesihatan untuk qada, tapi dia tak qada lagi, dan dia dibenarkan pun untuk tidak qada lagi kerana tak wajib qada segera, asalkan belum sampai Ramadan akan datang dia dah kena qada. Mana 11 bulan lah. Tiba-tiba dia mati. Dia mati. Bila dia mati dalam keadaan
dia ada peluang untuk qada dan dia mempunyai kemampuan untuk qada, dia tak qada juga, maka kat situ bawah ada ceritalah, nanti cerita di bawah. Ada ceritalah dia kena fidyah. Maksud dia tu bukan dia dah mati, maksudnya waris dia lah. Dan kalau dia sakit berterusan walaupun bertahun, walaupun berbulan-bulan, bulan Ramadan 30 hari tak puasa, bulan Syaban maknanya 11 bulan Syaban nak masuk Ramadan, mati. Adakah dia kena qada ataupun adakah dia kena qada puasa dia mati? Adakah dia perlu fidyah? Tak perlu fidyah sebab dia tak ada peluang pun untuk qada. Kecuali ada kecuali lagi. Kecuali sakit dia tu tidak ada harapan sembuh yang kita bahas sebelum ni. Yang ni sakit yang tak boleh nak cakap ada harapan sembuh ataupun tidak. Sakit yang tiada harapan sembuh, dia awal-awal lagi tak wajib puasa. Dengan maksud tak wajib berpuasa. Awal-awal lagi bayar fidyah. Jadi yang kata dia sakit 30 hari dia tak puasa. Sakit apa tu? Sakit lah, sakit biasa. Dari sudut normalnya sakit tu ada je yang sembuh. Macam tu. Jika dengan sakit tu kemudian sakit dia berterusan, tak sembuh-sembuh sehingga bulan Syaban nak masuk Ramadan dah, mati, tak kena. Tapi kalau sakit dia tu yang memang tak ada harapan sembuh, dia terlentang berapa bulan dah terlentang, nak berjalan tak boleh, nak makan pun orang kena suap, pakai susu lagi masuk ke hidung tu, itu dia panggil sakit tak ada harapan sembuh. Yang itu kena dengan maksud habis Ramadan je 30 cupak, sebab sakit dia tak ada harapan sembuh, malah dia tak wajib puasa. Yang dalam keadaan yang kata tadi tu dia wajib puasa, cuma dia sakit, tak sangka pula sakit dia berterusan. Sakit dia sakit biasa aja. Macam tu lah maksud sakit biasa lah. Dia ada beza tu. Jadi kalau orang yang biasa, orang tua yang tak larat nak puasa tu biasanya tak kena sebenarnya. Tapi banyak kali juga orang mari nak kira, kita tolonglah kira gitu gini. Akhir sekali tanya, ayah umur berapa? Baru tanya ayah dia umur yang baru meninggal. Rupanya sakit lama dah. Tak payah buat penat aku kira. Tak payah. Dia nak bayar juga. Bayarlah. Dia jadi sedekah lah. Fidyah tu. Jadi tidaklah ia berdosa dan tiada kena fidyah. Kenapa dia tak berdosa? Kenapa dia tak berdosa? Sebab dia tak qada. Sebab dia tak ada masa yang sihat untuk dia qada. Dan fidyah kenapa tak kena? Kerana dia tak ada masa dan tak ada kesihatan untuk qada, dan dia mati. Dia samalah kaedahnya macam orang solat hormat waktu. Solat hormat waktu. Solat hormat waktu adalah solat yang ada syarat wajib tapi tak ada syarat sah. Syarat wajib ada. Islam, akil, baligh, suci daripada haid dan nifas. Itu dia panggil syarat wajib semayang. Islam, akil, baligh, suci daripada haid dan nifas adalah syarat wajib semayang. Jika di Islam, akil, ada akal, baligh dan tak ada haid nifas, maka dia wajib solat. Satu lagi dia ada panggil, istilah yang dia panggil syarat sah semayang. Tadi syarat wajib semayang, ini syarat sah. Syarat sah semayang yang kita tahu tu lah, ngadap kiblat, tutup aurat, suci daripada najis, ada wuduk, suci daripada hadas besar. Syarat sah. Tak buat yang tu tak sah semayang. Dia ada syarat wajib dengan maksud dia wajib, tapi dia tak boleh sempurnakan syarat sah atas sebab-sebab tertentu. Tak boleh mandi wajib sebab tak ada air, dan tak boleh tayamum contohlah. Kalau boleh tayamum, wajib tayamum kan. Tak boleh tutup aurat sebab kain tak ada. Tak boleh tutup aurat sebab tak boleh bersihkan daripada najis sebab tak ada orang nak cuci, dia tak boleh gerak. Dia syarat sah dia tak ada, sebab kalau semayang pun tak sah sebab ada najis. Semayang dia pun tak sah sebab dia dah aurat. Semayang dia tak sah pun sebab tak ada wuduk. Kenapa tak ada wuduk? Tak boleh ambil wuduk lah, buatlah masalah, kena ikat ke apa, ke krem, bangun tidur krem, tak boleh gerak. Macam mana? Subuh-subuh bangun, bunyi subuh bangun krem. Ini kena tindih ke apa ni? Kita tengok tak ada orang tindih. Apa hal buat ni? Tak boleh gerak. Kan ada kan? Orang pegang je terus elok. Betul tak? Biasa kena tak? Biasa tempat-tempat yang ni sikit lah, tempat rumah-rumah lama, tempat-tempat laluan jin. Tapi doktor kata bukan sebab tu. Dia ada istilah apa tah? Maksudnya badan kita tak sempat nak urat atau signal tak sempat nak hantar. Tu doktor tak apalah. Kita cerita yang biasa orang tua-tua cerita. Macam orang panggil kena tindih. Syaitan tindih ke apa, tindih tak boleh gerak. Mata boleh buka sikit. Azan, Allahu Akbar. Azan dalam hati punyalah kuat, tak gerak juga. Sudah ada apa adalah sedar. Dia jadi nak kata sedar, tak sedar, tapi sedar lah.
Oh, kalau orang pegang touch sini, terus jaga. Sentuh ke? Dia macam ada current, dia macam positif negatif tu. Jadi tak boleh gerak ni, tak boleh gerak. Lepas tu dah 6.30, tengok jam kat depan 6.30. 6.45. Pukul 7. 7 berapa? 7.15 syuruk habis subuh. Adakah dia wajib solat? Dia wajib sebab Islam. Masih lagi Islam. Ke kena tindih jadi kafir terus? Oh, melampau. Masih lagi Islam. Ada akal? Ada, sebab tu yang duk azan, duk baca ayat kursi. Oh, siap macam-macam duk baca mantra kat dalam hati tu. Aku tahu asal usulmu. Pergi kau. Tak gerak-gerak juga. Maknanya ada akal. Balik. Memang balik. Suci hari nifas? Tak ada. Maka wajib solat. Tu dah panggil syarat wajib. Tapi dia tak boleh sempurnakan syarat sah. Mungkin berjunub. Mungkin dia tak ada wuduk. Memang tak ada lah. Bukan mungkin lagi, dah tidur. Mungkin aurat terselak. Habis wajib sembahyang? Wajib sembahyang. Sebab dia ada syarat wajib, maka wajib sembahyang. Dia cuma tak ada syarat sah sahaja. Habis tu macam mana? Solat tetap solat. Macam mana nak solat? Macam tu. Boleh gerak? Gerak sikit. Boleh gerak, boleh duduk? Duduk. Boleh berdiri? Berdiri. Tak boleh duduk? Tak boleh, tak payah duduk. Terbaring? Tak boleh gerak? Tak boleh gerak. Nak gerak? Mata boleh mata. Gerak mata. Buat yang mana mampulah. Saya nak cerita apa ni? Dia panggil solat tu solat hormat waktu. Solat yang ada syarat wajib, dengan maksud wajib, tapi tak boleh buat syarat sah. Antara contohnya atas kapal terbang. Atas kapal terbang emas lah. Yang Saudi ni ada tempat sembahyang. Yang emas ni, yang Air Asia, yang kecil, yang lenguh duduk. 8 jam rasa macam nak tercabut kepala lutut tu. Dekat sikit je lutut tu, rapat dengan orang depan. Orang depan ke belakang sikit dah 8 jam aku nak tunggu. Saya cerita saya lah kena maksud. Masa nak turun ke Jeddah. Nak turun Jeddah. Oleh kerana tak boleh nak sembahyang macam mana? Dengan kiblat tak tahu, dengan tak dibenarkan berdiri, macam-macam ada bagi. Soalannya, ketika atas kapal terbang tadi, ada tak syarat wajib? Adalah. Islam akhir balik suci haid nifas. Ada tak syarat sah? Uduk mungkin boleh ambil. Aurat mungkin boleh tutup. Habis tu? Boleh berdiri. Itu yang tak boleh. Boleh sujud. Kiblat ke mana? Tak tahu. Cari pun, telefon pun tak boleh pakai. Dia tak pergi, dia tak pusing. Habis tu macam mana? Wajib solat tak? Syarat wajib ada kan? Wajib solat. Habis solat macam tu. Duduk. Boleh berdiri. Boleh sujud kat bawah. Sujud bawah. Nanti marah pula para mengari je. Okey, tak boleh dia marah. Duduk. Tapi wajib solat. Nak cerita apa ni? Bila dia wajib solat, solat dia tu wajib qada. Tiba-tiba mati. Itulah. Belum sampai lagi mati. Sampai tengah angkat beg nak pergi ke masjid, ke surau, sebab nak kena qada solat dia tadi tu. Solat subuh ke solat apa atas ke terbang, dia panggil solat hormat waktu. Solat dalam keadaan tak dapat menyempurnakan syarat sah. Maka nak pergi tarik lagi cari surau tu, penat sangat mati. Soalannya, adakah wajib qada? Nak qada macam ni dia mati. Soalannya, adakah dia berdosa? Tak. Adakah dia kira meninggalkan sembahyang? Tidak. Sembahyang dia dikira sah. Walaupun tak ada wuduk, walaupun tak cukup syarat. Sebab dia tak ada peluang untuk qada. Dia tak ada peluang untuk dia qada. Dia mati lepas pada tu. Tak ada peluang. Tapi kalau dia ada peluang, barulah ada dosa pahala. Kenapa time ada peluang untuk qada tak qada? Tengok pula. Kenapa biarkan perkara itu betul lama? Tak qada-qada lepas tu mati. Maka baru ada bahas sama ada berdosa ataupun tidak. Tapi kalau dia tak sempat buat apa-apa mati, maka dia dikira sembahyang. Dia tak dikira berhutang sembahyang. Walaupun sembahyang dia memang tak cukup. Tak cukup macam-macam. Kalau dalam keadaan yang krem tadi, lepas bangun tidur tadi, lepas tu mati. Lepas sembahyang subuh mati. Dia tak dikira meninggalkan sembahyang subuh. Walaupun dengan aurat terbuka, walaupun tak ada dengan najis ke apa ke, tak ada masalah. Sebab apa? Dia tak ada peluang untuk dia sembahyang. Sama lah juga macam puasa ni. Dia sakit, maka dia wajib qada. Tiba-tiba dia sakit, tak boleh qada. Lepas tu mati. Maka dia tak dikira. Senang cerita, puasa dia tu dikira juga. Puasa tu macam dia puasa. Macam tu lah.
Mudah-mudah kata gitu. Sebab tu tidak berdosa dan tidak kena fidyah. Dan jika ia meninggalkan dengan tiada uzur, tiba-tiba mati. Ni dia tak qada. Meninggalkan tu maksud dia tak qada. Dia tak qada puasa dia. Dia tak qada puasa dia, sedangkan dia ada peluang untuk qada. Tiada uzur tu maksud dia ada peluang. Dia ada sebulan, ada 2 bulan, ada 3 bulan sihat. Tiba-tiba ia mati sebelum sempat mengqada. Sebelum sempat qada puasa dia mati, sedangkan dia ada peluang. Hendaklah dikeluarkan. Maka sebenarnya dia wajib puasa. Bila wajib puasa, oleh kerana dia dah mati, kenalah keluar fidyah. Ni ada. Hendaklah dikeluarkan fidyahnya. Beraslah kalau kita. Kalau tengok negara Afrika, jagung kot. Ada tempat Bali, ada tempat gandum. Kita beraslah. Tengok makanan ruji di tempat itu. Apa makanan ruji tempat tu? Fidyahnya ada yang keluar tamar pun ada. Tamar. Dikeluarkan fidyahnya oleh warisnya. Waris dia keluar. Okey. Dia ambil daripada pusaka. Maknanya bukan pakai duit waris, pakai duit dia sebelum dia bahagi pusaka. Duit peninggalan dia. Kerana hutang Allah lebih layak dibayar daripada hutang manusia. Contoh, hutang Allah tu maksudnya zakat yang dia tak bayar, zakat fitrah tu zakat harta. Contoh hutang Allah fidyah ni yang dia kena bayar cupak-cupak ni, puasa ni dia panggil hutang Allah. Kalau kira banyak sangat hutang Allah, katalah 10,000 RM. Kalau nilai kan 10,000. Dia tinggalkan pun 10,000 aja. Dan dia ada hutang orang 10,000. Mana nak bayar? Dia ada 10,000, dia mati. Anak dia adalah tunggu. Cantik paraik. Dalam masa yang sama dia ada hutang Allah. Kita letaklah hutang, mungkin fidyah ada, fidyah puasa ke apa ke. Mungkin ada dia tak bayar zakat dulu ke apa-apa. Okey, ada hutang lah. Dah tahulah hutang dia. Dan nilainya 10,000 juga. Hutang orang, kawan-kawan, hutang orang datang mari nak tuntut hutang. 10,000 juga. Saya buat contoh je tu. Mana yang nak bayar? Logik kita bayar hutang orang tak? Tak. Bukan hutang orang. Bayar hutang Allah. Hutang Allah lebih layak untuk dibayar. Bayar hutang Allah dengan maksud bayar fidyah tu semualah. Orang kau tuntutlah ke akhirat nanti. Sunat anak dia bayar. Tak wajib. Sunat anak bayar. Sebab nanti ayah dia kena tuntut. Jadi sunat anak dia bayar. Tapi tak wajib. Habis tu macam mana tu? Balik je. Balik ajalah. Okey, yang ini fidyah. Sebab tu dia ambil daripada sebelum pembahagian pusaka. Satu cupak makanan. Satu cupak Baghdad Siapa pernah tengok cupak Baghdad dengan cupak Melayu, cupak Malaysia, cupak tanah Melayu? Mana lagi besar? Orang cakap cupak tanah Melayu lagi besar. Dia tak tahu lah. Tak pernah tengok. Pernah tengok, tapi tak pernah ukur pun. Tengok cupak Baghdad pernah tengok. Dan cupak Melayu pun pernah tengok. Cupak Melayu tu cupak kita lah. Orang katalah cupak Melayu lagi banyak. Lebih sikit. Satu cupak. 4 cupak Baghdad. Yang Baghdad punya cupak, 4 cupak satu gantang. Maknanya 4 cupak tu 2.7 kilogram. Maknanya satu cupak berapa gram? Belajar matematik tinggi-tinggi masa ni lah nak guna. 2.7 kilogram, 4 cupak. Secupak berapa gram? Berapa kata? 6 kali 4 baru 24. 7 kali 4 baru 28. Lebih lah. 650. Lebih kurang apa kan? 680, betul? 680 gram. Okey? 680 gram. Mungkin lah, tak tahulah. Yang Malaysia punya cupak 700 lebih kot, 700.5 gram. Orang cakap tak sama. Tak kisahlah. Yang penting satu cupak ni bukan cupak Malaysia, cupak Baghdad. Maknanya 680 gram lah, satu cupak. Makanan seperti beras dan sebagainya lah. Tengok tempat tu lah, makanan ruji tempat tu pada tiap-tiap satu hari. Tiap-tiap satu hari. Satu hari tu satu cupak. Jadi tengok dia tinggal berapa lama? Dia tinggal 30 hari.
30 hari Ramadan dia tinggal, dan lepas pada tu dia ada 30 hari untuk dia qada dalam keadaan sihat, tapi dia tak qada. Dia tu mati tu lah. Selang 4-5 bulan mati. Sedangkan dia ada peluang untuk qada. Maka dia kena bayar. Siapa dia tu masuk waris, kena keluarkan 30 cupak. 30 cupak. 20 kilo lebih sikit. 21 lah senang cerita. Bunda-bunda 21 kilo. Bunda akan terus. Dia tak sampai 21, dia 20.5 kot. Bayar. Kalau tidak, kalau dibagikan paraid, walaupun nilai dia berapa sangat, 20 kilo berapa ringgit baru, tapi makan harta haram tu yang terima paraid tu, dikira makan harta haram, walaupun sikit tetap haram juga. Haram makan harta siapa? Makan harta, dia tak bagi makan harta Allah, sebab memanglah hutang Allah, tapi nak bagi kat siapa fidyah tu? Pakai miskin. Makan harta fakir miskin. Makan harta fakir miskin dalam keadaan batil. Jahat. Makan harta orang kaya dalam keadaan batil. Jahat tak? Jahat juga. Macam Robin Hood tu. Robin Hood tu, dia curi orang kaya tu. Dia bagi kat orang miskin. Tu pun tak dibenarkan dalam Islam. Mana boleh main curi-curi gitu. Tapi nak bagi kat orang miskin, tak. Nak bagi kat orang yang teraniaya, tak boleh. Jika makan harta orang kaya, yang kita makan harta dia tak luak pun, tak miskin pun dia, pun haram. Kalau makan harta orang miskin, lagilah teruk. Makan harta orang kaya pun, padahal dia tak rasa pun, duit dia berjuta contohnya, pun berdosa. Ini kan makan harta orang miskin, memang hak dia. Dah lah tu, wallahai, berapa cupak tu. Jadi anak-anak tu lah, dia lah kena tahu. Dan ayah-ayah yang ada hutang-hutang puasa dulu-dulu, tulis. Bagi tahu pun boleh, tapi tulis ataupun bagi tahu bahawasanya aku ada hutang puasa dulu gini. Nanti anak-anak kira sebelum ni. Tapi sepatutnya masih hidup-hidup lagi lah, qada cepat-cepat, bayar cepat-cepat. Macam dah niat tak nak qada, tak nak bayar sampai mati aja. Maksudnya kira lah, jangan sampai jadi macam tu. Naya kat dia, si mati, dan naya kat anak-anak. Okey. Satu lagi saja. Ini kalau Ramadan itu. Kalau Ramadan yang lama-lama 30 tahun lepas, tak puasa 30 hari, setelah 30 tahun mati, itu kiraan lain pula, gandaan. Tu nanti dulu, kita baca dulu. Itu lain pula. Ini kira baru je Ramadan lepas, tak puasa. Kemudian barulah 3-4 bulan mati. Ni cerita tu. Cerita lama punya lain cerita. Dan boleh juga, bukan boleh bayar fidyah saja. Boleh juga kalau anak-anak dia kata rugi ya, banyak ayah punya, banyak cupak. Kalau mungkin 30 cupak, mungkin bayar je lah kot. Tapi kalau main satu lori, ayah tak pernah puasa ke apa ke, banyak ribu-ribu, satu lori beras, nak bayar fidyah. Lepas kira ganda gini kira semua. Anak kata habis kita korang dapatlah dalam berapa ribu seorang, ni tak dapat apa ni, nampak kaya ni. Jadi anak dia kata macam mana? Boleh tak buat cara lain? Boleh. Macam mana? Atau dipuasakan untuknya oleh kerabat. Kerabat ni waris. Anak-anak dia, isteri, ayah, tu dia panggil kerabat. Ayah, mak ayah, mak bapak, anak, laki perempuan, isteri, dia panggil kerabat. Kerabat ni boleh puasa kan? Dia ada power untuk puasa. Ayah tinggal berapa? Ayah tinggal ni banyak lah. Kalau 30 hari bayar je lah. Katalah ayah tinggal dalam 600 hari. Tak pernah puasa ke? Ataupun banyak tinggal ke? Banyak ni, banyak cupak ni, 600 hari. Macam mana? Okey, engkau ambil 20 hari. Adik bongsu, bongsu kau muda lagi, engkau ambil 40 hari qada. Macam tu. Qada pakai bagi qada, walaupun daripada hari yang sama, tak kisah. Biar cukupkan 600 hari. Ataupun tak cukup ni, banyak nak kena ni, puasa 30 hari pun, ini nak tambah lagi, macam mana ni? Boleh pula ni, sekalipun bukan waris pun boleh, tapi dengan izin waris lah. Panggil kawan-kawan ayah dia, masuk dalam grup WhatsApp ayah dia, panggil kawan-kawan ayah dia, buat kenduri, buat makan kenduri, buat tahlil. Datang-datang nak minta tolong ni. Yang datang ni ada dalam, nampak ada dalam 200 orang. Jadi nak minta lah seorang tu puasa 3 hari. 200 orang
600 hari. 3 hari je puasa. 200 kali 3, 600. Walaupun dalam hari yang sama, dia bukannya hari yang berbeza, hari yang sama pakat-pakat puasa, tak ada masalah. Boleh tak? Boleh tak? Jadi tapi waris kena bagi izin. Kalau tidak, tak boleh. Waris yang hanya boleh bagi izin untuk orang lain puasa. Masa dia puasa, dia niat qada untuk si mati. Kalau macam tu, maka tak perlu bayar fidyah. Yang mana ni? Tak perlu bayar fidyah. Tak perlu bayar fidyah yang tak kena fidyah. Yang ganda-ganda tu tetap kena juga. Yang tak ada fidyah lah, yang masuk tahun itu. Yang lepas-lepas, kalau kira gandaan, itu kena juga. Ya? Dia boleh satu cupak tu dengan satu sembahyang, satu puasa. Satu puasa ganti. Atau orang lain yang diwasiatkan oleh si mati. Ataupun si mati pun boleh juga. Sebelum mati tu dia wasiat, kalau aku mati nanti aku wasiatkan tu orang tu untuk puasa, dan orang tu pula terima. Boleh orang tu puasa kan. Atau dengan izin waris bila tiada wasiat. Sebut tadi lah, kalau tak ada wasiat, waris izinkan, baru boleh. Kalau tidak, hanya waris saja, kerabat saja. Orang yang wajib atasnya qada puasa, orang yang wajib atasnya qada puasa Ramadan, jika dilambat-lambatkan, jika dia lambat-lambatkan, jika dilambat-lambatkan dengan tiada uzur. Tiada uzur ni maksudnya bukan tak sakit, maksudnya tak ada sebab yang diterima syarak. Dia lambat-lambatkan tu, dia wajib qada puasa, tapi dia lambat-lambatkan dengan maksud dia tak qada dengan tiada uzur, tak ada sebab yang diterima syarak. Sebab kalau sebut uzur, ialah uzur tu sakit, bukan sakit aja, apa-apalah. Yang syarak membenarkan, syarak tidak membenarkan dia meninggalkan, tapi dia tinggalkan juga, dan dia lambat-lambatkan qada. Okey, dia lambat-lambatkan qada hingga masuk bulan Ramadan yang lain, sampai Ramadan seterusnya. Maknanya 11 bulan yang dia ada, dia tak qada. Wajib atasnya fidyah pada tiap-tiap satu hari satu cupak makanan. Macam tadilah beras tadi. Lain daripada qada ini jika setahun. Lain daripada qada. Maksudnya qada kena qada juga. Maksud lain daripada qada. Ini menarik juga ni, sebab hari tu, bukan hari tu lah, lama dah. Masa bulan puasa lah, dia minta tolong kira fidyah dia nak kena bayar banyak mana. Rupanya kat banyak dia tak puasa. Perempuan. Kita ni kira lah. Saya kira daripada Zohor, lepas main Zohor dalam pukul 2 sampai rasa nak balik, tunggu sembahyang asar je lah, sampai pukul 4. Banyak tak banyak. Jenis tak pernah puasa lah. Nampak, tak tahu lah kerja apa. Dia pun bagi tahu. Kita pun kira umur 12 tahun 30 hari. Kemudian 30 hari. Umur 12 dia balik, umur 12. Umur 13 30 hari. Tak puasa juga. Jadi maknanya yang umur 12 tu, kita ambil tahun lah, senang. Payah nak kira umur. Tahun 1990 tinggal 30 hari. Masa tu dia dah balik lah. 1991 tinggal lagi 30 hari. Ketika itu cupak ada 30 cupak untuk tahun 90. 30 cupak. Lepas tu tahun 92 tak puasa 30 hari lagi. Maka yang 30 cupak tu jadi 60 cupak. Dan jangan lupa, tahun 91 tu tak puasa juga, jadi 30 cupak. Nampak cara kira dia? Lepas tu tahun 92 tak kena lagi lah, sebab tak langkah lagi. Tahun 93 30 hari lagi tak puasa. Yang tahun 90 tu tambah lagi 30 cupak. Yang tahun 91 tambah lagi jadi 20 cupak. Yang 93 tu 92 tu tambah jadi 10 cupak. 93 tu macam tu lah. Dia kata, wih, setiap satu, okey, 90, tahun 90 sampai tahun, kita ambil tahun 2010 masa tu. 90 kita ambil mudah-mudah lah, 90 ke 91 sampai tahun 2010. Maknanya 20 tahun tu. 20 tahun tu. Okey. 20 tahun, kalau tahun 91 tak puasa,
20 tahun, maknanya 30 cupak kali 20. Kita mudah-mudah kira ni. Kali 20, jadi 600 cupak. Okey. Itu baru tahun 91. Tahun 92, 30, bukan kali 20, kali 19. Sebab 19, kira. Lepas tu, seterusnya, tahun seterusnya, 30 kali 18. Nilai kan? Tadi 600, lepas tu 500 lebih. Kira. Tahun seterusnya, 500 lebih, 500. Tahun seterusnya, 400. Tu. Itu saya kira baru 20 tahun. Dia berapa puluh tahun? 30 berapa tahun? Kira lah, satu. Itulah sekali kata lori ni. Saya lori C pun tak muat. Kena lori A. Lori banyak tayar ni. Tak apa, orang kaya. Duit banyak. Okey. Yang menarik, bukan menarik. Yang kelakarnya, dia kata apa? Lepas dah kira, terima kasih lah apa semua. Alhamdulillah. Dia pun buat keluar duit. Sebab dia nak bayar zakat fitrah asalnya. Bulan Ramadan. Dia nak bayar zakat fitrah. Dia bayarkanlah zakat fitrah. Lepas dia bayar zakat fitrah, dia nak bayar untuk mak ayah dia. Dia tu perempuan. Saya kata kat dia, dah minta izin ke? Tak tahu pula selama. Itu yang jadi cerita panjang tu. Mana boleh perempuan bayarkan untuk orang lain? Itu bukan tanggungan dia. Mak ayah dia bukan tanggungan dia. Memanglah dia bagi duit bulan-bulan. Mana boleh? Anak yang dah balik pun kena minta izin. Ini kan pula mak ayah. Oh, kejap dia call. Mak, ayah nak bayar zakat ya? Boleh ya? Bayarlah, makasih. Okey, tu je nak. Lepas tu barulah dia angkat. Ini dia main bayar je sebelum ni. Dia nak bayar kawan-kawan. Mentang-mentang lah RM7. Duit banyak, bayar. Mana boleh? Tak jadi, tak dapat. Sebab zakat adalah ibadah dia, setiap orang. Macam semayang lah, ibadah setiap orang. Mana boleh orang lain samun pahala? Saya kata, samun. Dia setiap orang, dia ada pahala dia, memang Allah peruntukkan untuk dia. Sembahyang 5 kali sehari, memang dia je dapat. Orang lain tak boleh curi. Tiba-tiba orang nak samun pahala sembahyang, takkan boleh punya. Aku sembahyang Zuhur 2 kali, untuk aku sekali, untuk kau punya sekali. Pada muka kau tak dapat pahala. Oh, tak boleh, takkan boleh. Macam tu juga zakat. Jadi dia minta ijazat. Oh, saya nak tanyalah. Itu yang jadi panjang. Dia cakap apa tau? Alhamdulillah, selesai. Saya boleh nak tarik nafas lega lah. Lepas ni dia kata, sebab dah selesai lah. Nak bayar ni, banyak dia bayar. Kita tengok, wow. Banyak ni. Sebab dia minta kita tolong wakil kan. Okey. Ya ke selesai? Mana selesai lagi? Tu. Qadha. Kena qadha juga. Kenalah qadha. Tak banyak cakap. Umur 12, kalau tak puasa 35 tahun, baru 30 kali 3 baru 900 hari. Lebih kurang dalam 1000 hari je. Saya cakap tu, dia muka. 1000 hari je. Bukannya banyak pun, kata gitu. Sebab apa rasa banyak? Siapa suruh kumpul? Pergi kumpul banyaklah duit. Kalau tak guna, jadi banyak kan? Sama lah. 1000 hari dia kena qadha. 1000 hari saya kira. Dekat-dekat lah. 1000 hari. Tak lain Leo ni. 1000 hari. Dia tak settle lah. Sebab tu cantik ni ayat ni. Satu cupak satu hari bayar. Lain daripada qadha. Qadha tu cerita lain. Jika setahun. Jadi setiap kali dia tak qadha, setiap kali tu akan berganda cupak. Jadi macam mana nak hentikan cupak itu berganda? Senang aja, qadha. Dengan qadha maka berhenti cupak. Dengan bayar fidyah tapi tak qadha, cupak tak berhenti tapi hilang lah. Contohnya dia dah bayar tadi semua, maka 30 berapa tahun tu clear. Dia tak ada hutang lah. Tapi bila setahun aja lagi Ramadan dia tak qadha lagi, bertambah balik cupak tu semua, tambah jadi satu cupak setiap hari tu lah. 30 cupak. Kira lah. 30 cupak kali berapa semua tu? Setiap tahun. Kalau 10 tahun 300 cupak. Tapi tak ada ganda dah lah. Sebab dia dah bayar semua gandaan. Ramadan seterusnya dia tak qadha lagi, ganda lagi, jadi dua kali. Macam tu kira jadi. Jadi maknanya untuk menghentikan gandaan cupak yang fidyah yang wajib bayar adalah dengan qadha. Okey, dia tak nak bayar. Aku tak nak bayar lagi, duit tak ada. Dia qadha dulu. Maka terhentilah gandaan tadi. Katalah semua sekali 300 cupak. Dia pun qadha semua.
Maka tahun seterusnya, Ramadan seterusnya tak meningkat 300, kekal 300. Tahun seterusnya kekal 300. Sebab dia dah qada. Jadi untuk menghentikan gandaan dengan qada, bukan dengan bayar. Dengan bayar, ya hutang langsai lah, tapi gandaan tetap ada balik nanti. Ada satu, jadi sikit balik lah. Jadi nak settle dengan qada. 2 cupak jika 2 tahun, demikianlah seterusnya berulang-ulang cupak dengan berulang-ulang tahun. Nak settle kena qada. Tak nak bayar lagi pun tak apa, tapi orang suka dia bayar dulu sebab bayar tu senang, tapi tak qada lagi. Lepas tu nantilah jumpa Ramadan balik, ganda balik 30. Ini bagi orang yang tak puasa dulu yang banyak-banyak. Cuma orang Melayu ni jarang lah macam tadi ya, jarang. Orang Melayu tak puasa sangat jarang, tapi ada, persen dia sangat sikit. Cuma tak semayang yang banyak. Puasa tapi semayang tak. Puasa rambut karat, kalau perempuan lah. Puasa pakai rantai, pakai seluar pendek. Puasa kat pasar Ramadan, tengok kering bibir. Puasa mana boleh, haram tak puasa, dosa. Semayang dia. Jadi kita masalah semayang orang Melayu. Kawan saya orang India, Pakistan, jenis India belah sana, dia kata masalah bangsa dia, masalah puasa. Semayang tak ada masalah, semayang rajin, tapi puasa Allah cukup lihat. Dia kata gitu pula. Bangsa Melayu bagus, puasa semua orang puasa, terbaik, semua puasa Melayu. Tapi sembahyang diorang tidak, sembahyang berjemaah, tapi puasa cukup berat. Azan tu dah masuk kan? Jadi kita masuk selepas pada ni sikit lagi fidyah sembahyang. Yang ni pelik sikit lah, mungkin kita jarang kan, kita jarang dengar. Sembahyang pun ada fidyah yang bayar, iaitu bayar beras. Boleh bayar. Macam mana caranya? Kita baca lepas pada azan nanti. Jangan ke mana-mana. Kalau nak tahu macam mana nak bayar sembahyang yang tak qada, sembahyang tak qada, bayar pakai beras, tak bayar qada. Ada cara. Allah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا لا حول ولا قوة. الله أكبر الله لا إله إلا الله. الله
Baik, kita sambung sikit lagi. Habiskan fidyah ni sebelum masuk puasa sunat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fidyah sembahyang pula. Tak pernah dengar pula bayar fidyah sembahyang. Satu cupak, satu sembahyang. Puasa adalah, sembahyang tak pernah dengar pun. Kenapa kita tak pernah dengar? Kerana memang mazhab Syafi'i memang tak ada pun. Sebab tu kita tak pernah dengar. Maka dibawa daripada mazhab Hanafi sebagai apa? Memudahkan kita. Mari kita tengok. Orang yang mati ada meninggalkan sembahyang. Orang mati ada tinggal sembahyang, tak qada sembahyang lagi. Yang mana sembahyang tadi? Yang wajib, sembahyang wajib dia. Dia tinggal sembahyang wajib. Dan iktikaf yang wajib. Iktikaf tak wajib, tapi dia nazar lah juga, diwajibkan iktikaf tu. Tiada dituntut atas waris berbuat apa-apa fidyah untuknya. Waris tak boleh buat apa. Sembahyang ni tak boleh qada. Tak boleh orang lain qada sembahyang ni. Hanya diri sendiri aja. Orang lain tak boleh nak bayar apa-apa. Tinggal sembahyang tak boleh buat apa. Kalau matilah. Selagi tak mati, selagi tu dibenarkan untuk qada, dibolehkan untuk qada, malah wajib untuk qada. Tapi bila dah mati, tak boleh buat apa. Tak boleh. Jadi macam mana? Macam mana? Tak boleh buat apa. Di sisi pendapat ulama yang mu'tamad. Inilah mazhab Syafi'i dan ini mu'tamad. Pegang yang itu dulu. Sembahyang, kalau mati, tak boleh buat apa dah. Dia tanggunglah. Okay. Dia tanggunglah dalam kubur nanti. Kerana tiada hadis menyuruh berbuat demikian. Kerana tak ada riwayat yang menceritakan tentang kalau tinggal semayang ke apa boleh buat ini. Tak ada. Seperti mana puasa. Puasa ada. Kata setengah ulama' yang lain, ini ulama' mazhab lain, boleh disembahyangkan untuknya atau diiktikafkan untuknya, dengan maksud diqadakkan oleh orang lain. Bab iktikaf tu kita masuk iktikaf, hukum iktikaf bawah tu nanti. Iktikaf ni sunat, tapi dia wajibkan diri dia. Jadi boleh orang lain qadakkan semayang. Itu dulu, boleh qadak. Maksudnya kalau ayah dia tinggal semayang, anak dan mati, dan tak qadak dan mati, anak boleh tolong qadakkan mengikut mazhab lain, bukan mazhab Syafi'i lah. Boleh. Boleh orang lain buat. Tapi ada satu kecil tu, boleh baca tak? Macam tak nampak. Satu kecil tu, nota kaki tu. Masa saya, bacalah sama-sama kot. Takut tak nampak. Masa saya bekerja menjadi kerani Mufti Johor. Tengok. Siapa ni? Mari kita baca tuan dia. Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya. Ni orang Johor kan? Orang Johor ni yang buat ni. Pernah jadi silibus sekolah agama dekat Johor ni. Dia ni sebenarnya pengarang ni kerani Mufti Johor. Dulu kerani ni hebat. Kerani boleh buat kitab. Kerani Mufti. Masih dia bekerja menjadi kerani Mufti Johor sejak tahun 1934. Sebelum merdeka lagi. Hingga 1945. Okay. Allah yarham Datuk Said Alwi bin Tahir Al-Haddad Mufti. Tuan Mufti lah. Mufti Johor. Mufti Johor ni mazhab Hanafi. Ada lagi ya. Ada lagi lah beberapa macam Terengganu tak silap. Mazhab lain juga. Ni yang pertama, mufti pertama. Kenapa ambil mazhab lain ni daripada orang luar ni? Masa tu orang Malaysia, orang Melayu tak ada yang boleh sampai tahap mufti. Maka terpaksa import. Awal-awal mereka ataupun sebelum mereka diimport. Okay. Sebab tu ada gambar yang disebarkan mufti je. Tak ingat negeri mana, mufti negeri mana. Pegang anjing. Bela anjing. Ada disebarkan. Ni cerita lama lah, hitam putih. Gambar pun hitam putih. Saya lihat banyak orang tu masuk waris-waris si mati mengupah. Dia upah orang mengerjakan sembahyang. Yakni mengqada sembahyang bapanya dan ibunya melalui Allah yarham. Tuan mufti tu
Tuan Mufti tolonglah semayang, qadakkan semayang ayah saya, ibu saya tak banyak, adalah dalam 3,000 semayang. Tak apalah, inilah sumbangan sikit. Lebih kurang macam tu kot. Tengok bagi. Istilah mengupah tu menarik ni, menarik. Sebab kita tak pernah buat. Itu yang dia agak menarik. Bendanya boleh. Melalui Allah Yarham. Itu bagi disampaikan. Oh, bukan dia buat sendiri. Disampaikan kepada imam-imam. Bagi duit sikit. Nanti Tuan Mufti tu cari imam-imam mana, siapa yang nak duit lebih sikit. Qadha ni niat untuk orang ni nak ambil duit sikit. Satu semayang berapa ringgit. Macam tu kot. Sahabatnya, imam-imam, sahabatnya atau kawan-kawan, siapa-siapa je lah, baik dengan beliau upahnya ikut persetujuan kedua-dua pihak, sama ada yang dia memang tetapkan harga siap-siap. Kalau tidak, siapa nak semayang? Pihak yang mengqadha dan pihak yang hendak mengerjakan semayang. Kau tim siap-siap dulu lah, berapa. Sebab tu tak ada masalah. Kalau kita tengok macam ni, tak ada masalah pun upah orang baca Quran dekat kubur. Ini semayang, upah semayang. Itu upah baca Quran kat kubur kan ada 40 hari, ada yang baca upah tu. Tak ada masalah sebenarnya. Tapi yang terbaik anak lah buat. Cuma nak beritahu boleh. Terkadang ada 20 sen satu semayang. Mau tak? 20 sen tahun 34, sekarang apa? 200 lah. 200 satu semayang 200. Wah, boleh. Kalau ada beritahu. Tak, macam banyak sangat. Ya ke? Tak adalah. Kalau tengok cerita Piramli tu kan, yang dia beli sayur-sayur tu kan, yang Piramli cakap pelat Arab tu, bukan pelat Arab pun dia cakap tu kan, dia jual brandy lah apalah kan. Berapa ni? 5 sen, 10 sen kan, sikit je. Taklah banyak sangat. Boleh kita kata itu tahun 60-an tak? Tak mungkin 200. 20 sen ni mungkin RM20 kot. 20 ringgit logik 200. Satu semayang RM20. Lumayan. Lumayan. Kalau 1,000 semayang, okey. 20 sen pada satu sembahyang masih itu. Dan ada yang lebih. Ada yang lebih. Dan ada yang kurang sikit. Ada yang 15 sen, 10 sen. Jadi satu hari 5 sembahyang bolehlah diagak berapa ringgit satu tahun. Dia agak kira. Menarik. Saya percaya Allah Yarham Tuan Mufti tu meluluskan kerja ini ialah menurut kaul pendapat yang kedua ini, bukan mazhab Syafi'i lah. Dan pada pendapat saya, jika hendak dipilih buat ini lebih baik daripada kenduri-kenduri. Dia sempat singgung sikit. Singgung sikit kat kenduri. Dia kata daripada buat kenduri tak ada masalah, nak buat kenduri tahlil kan tak ada masalah, kan banyak habis duit. Cuba fikir, mana lagi baik? Bagi dalam keadaan ada orang ni ada tinggal sembahyang lah. Duit yang nak buat kenduri tahlil dan sebagainya tak boleh pakai duit arwah, tak boleh, kena pakai duit lain. Jadi duit lain buat kenduri habis 1,000. Kan 1,000 tu bagus kalau upah. Dia kata, dia mengikut pendapat dia. Saya rasa pun logik juga. Betul tak? Lagi bagus. Buat pakai pendapat ni, upah orang 1,000 tu berapa banyak dapat kalau dia tu jenis tak semayang lah. Jenis tinggal semayang atau tak qadha semayang. Kalau orang jenis semayang, buat je lah kenduri tu. Sama ada daripada duit pusaka atau duit sendiri. Ada yang pakai duit pusaka pun. Kalau duit pusaka ni masalah juga. Sebab kita mazhab Syafi'i. Cuma kalau nak ambil semua mazhab Hanafi, kena persetujuan semualah. Persetujuan semua. Sebaik-baiknya nak buat sini semuanya, jangan pakai duit si mati. Jangan pakai. Sebab kita pakai qaul pun dhaif, pendapat dhaif. Pun bukan mazhab Syafi'i. Tiba-tiba ambil duit pusaka pula. Risiko besar. Lebih baik pakai duit lain. Duit anak-anak yang kaya-kaya, yang mana duit yang banyak, yang tu. Okey? Bukan duit dia, bukan duit buat pusaka. Bahaya. Tambah-tambah kalau ada anak yatim, maksudnya anak yang tak balik lagi masalah. Baik, janganlah. Sebaliknya
Jika ada cukup wang buat kedua-duanya, bagus juga kerana maruah. Lagi bagus, kenduri pun buat, sembahyang pun buat. Sembahyang tadi itulah bayar upah sembahyang. Dia kata gitu. Okey. Ada qaul, ada pendapat lain pula meluluskan ditebus dengan pidyah pada tiap-tiap satu sembahyang secupak makanan, dan tiap-tiap satu hari satu malam iktikaf secupak makanan. Ni masalah iktikaf lah. Jaranglah kita nazar untuk iktikaf jadi wajib pula. Jadi kita ambil sembahyang. Jadi boleh juga kalau tak nak sembahyang, boleh tak? Boleh. Ada qaul lagi, satu lagi, ada pendapat sama juga, pendapat dhaif, mazhab lain, bukan mazhab Syafi'i. Satu sembahyang sepatutnya satu orang qada, sekali orang lain qada, waris qada, tapi tak perlu, bayar satu cupak je. Yang ini mudah. Ini senang. Samalah tadi, sebaik-baiknya jangan pakai duit si mati, sebab dia berkait dengan harta orang lain. Pakai harta apa? Harta anak-anak, siapa yang nak infak, anak-anak yang nak berbakti untuk ayahnya untuk kali terakhir. Bukan anak-anak ke, saudara mara ke, kawan-kawan ke, tak kisahlah. Jangan pakai harta tu, kalau boleh lah, jangan pakai harta tu. Sebab dia berkait banyak cerita. Secupak makanan, ada satu hari. Jadi berapa hari dia tinggal semayang? Tinggal semayang, berapa kali tinggal semayang? Ada dalam 20,000. Tak pernah semayang selama hidup. Setahun berapa ribu kali semayang wajib? 2,000 ada? Lebih kurang 2,000 ada setahun. 5 kali 365 1,500, 65, betul lah, 1,800, 1,900, 2,000 lah, senang kita nak mudah kira je. Kira 2,000 senang. 2,000 kalau dia tak sembahyang, tak pernah sembahyang, 40 tahun. 40 tahun. Jadi 73,000 cupak. Satu cupak berapa ringgit? Berapa dalam RM1? RM7. Itu sekilo kot. Cupak. Satu RM1.07 kali. RM1.07 kali, tengok. Berapa? Tak banyak. Wah. Masya Allah. Beratus-ratus ribu. Senang cerita gitulah. Okey. Banyaklah kan? Banyak. Okey, banyak. Tak apa, belum habis lagi. Tapi cuma ambillah angka tu. Ambillah angka berapa ribu, ratus ribu ke apa, ambil angka berapa ringgit tu. Kalau bila kita tukarkan dalam bentuk duit. Okey. Menurut, kita baca dulu, sekejap lagi saya bagi settle macam mana cara ratus-ratus ribu tu. Menurut pengarang Mutlaq al-Badrain, bukan Mutlaq ni, Matla'il Badrain, katanya apa dia? 60,000. 62,000 je. Tak apa, 62,000. 62,000 lah kita kira tadi. 40 tahun tak semayang, balik umur, kita ambil umur 15, mati umur 55. Mati umur 55, balik umur 15, maknanya 40 tahun dan tak pernah semayang. 60? Kalau 40 tahun. Yalah 40 tahun lah. 120,000. Okey, 120. Pegang dulu yang tu dulu. Sekejap lagi kita settle. Macam nak settle tu. Okey? Tidak mengapa, dia kata kat sini dalam kitab Matla'il Badrain, boleh cek, kitabnya terkenal ni. Tidak mengapa, maksudnya boleh ditaklid qaul ini. Boleh kalau kita nak pakai, walaupun kita bukan mazhab Syafi'i. Kerana Syekh Subki ada memberi pidyah untuk ibunya. Syekh Subki ni mazhab Syafi'i. Katanya lagi, jika bertaklid mazhab Hanafi pada pidyah semayang, yang masyhur itu mazhab Hanafi boleh bayar pidyah semayang, lagi elok. Mungkin dimaksudkan boleh ditukar dengan harga beras, pakai duit, dan bayar dengan duit, yakni pidyah dengan duit saja. Macam kita bayar zakat fitrah mazhab Syafi'i, bayar pakai duit tak sah zakat fitrah. Jadi kita pakai duit. Mazhab Hanafi no problem. Jadi kalau katalah kena qada dari sudut kena qada, orang lain qada, dan boleh juga kita kiaskan kepada boleh bayar satu cupak satu semayang, tak perlu qada. Dan daripada bayar satu cupak tu boleh kiaskan pula ke mazhab Hanafi, iaitu satu cupak tu dengan nilai, selesai masalah. Boleh buat. Yang tadi 120,000, 40 tahun tak semayang. Ambillah duit anak-anak yang jutawan tu.
Yang baru-baru jual rumah tu apa ke? Pakailah. Pakai. Untuk siapa-siapa bagus. Bagus. Beli kereta buat apa? Kereta banyak lah. Bayar. Jadi kalau yang kaya tu boleh. Tapi tak adalah duit ada sikit, macam mana nak buat? Ini ada satu amalan yang dibuat di tanah Melayu. Dibuat. Amalan ni amalan tok-tok pakai dia panggil. Ni yang last lah. Bagi saya masa berapa minit? 3 minit lagi. Ni amalan. Dan amalan ni dia telah viral dan telah dikutuk sejak akhir-akhir ini. Beberapa tahun ni dikutuk amalan ni. Yang biasa dibuat oleh tok-tok pakai. Tok pakai ni orang ngaji pondok dulu-dulu. Tok-tok nenek kita amal benda ni dulu. Macam mana? Oleh kerana berapa tadi? 120,000 RM. Dari sudut nilai cupak. Dah lupa. Berapa cupak? Berapa cupak? Oh, banyak cupak. Mudah kita banyak cupak. Jadi nak buat macam mana? Maka dia buat gini. Dia campur muamalat sikit lah. Dia pergi ke jumpa orang miskin. Senang nak cari orang miskin. Tok pakai yang mengaji, yang belajar daripada kecil sampai berjanggut, sampai umur 30-40 duk belajar lagi. Bila belajar, mana ada masa untuk cari makan? Maka miskinlah dia. Macam mana tau? Dia buat macam mana? Aku nak bayar tapi banyak sangat. Banyaklah. Hai, sampai beribu. Kira balik. Berapa cupak? Nak tahu cupak? 40 tahun tak semayang. 40 tahun dia tak semayang. Satu tahun 1,800 hari. 73,000 cupak. Kalau kilo tu, tahu bagi kilo. Satu cupak 6.8 tadi. Payah nak kira tu. Kita benda-benda lah. Berapa ribu tadi? 73,000, rasa 50,000 kot kilo. 50,000 kilo. Ada? Yalah, sebab tak sampai. Ada kot. Adalah. Mudah-mudah kira je. Allah, sampai 50,000 kilo. Tak pernah semayang. Macam mana nak buat ni? Maka tok pakai ni kata ginilah. Beli sekarang banyak cupak sebanyak-banyak. Kalau katalah tadi 73,000 cupak, beli 1,000 cupak. 1,000 cupak banyak. 1,000 cupak berapa kilo? Tadi berapa kilo tadi? 50,000 kilo. Beli 1,000 kilo. Contohlah, beli 1,000 kilo. Banyak juga 1,000 kilo. Tapi tak apalah kalau tidak berapa puluh ribu duit. Berat 100,000, 120,000. Beli 1,000 kilo je. Ada tak duit? Kalau lagi sikit duit tu, lagi banyak kerja kena buat nanti. Saya ambil 1,000 lah. Beli 1,000 kilo. Kira 1,000 kilo berapa puluh ribu ringgit lah. Berapa? Dapatlah 1,000 kilo. Biasa orang tak buat 1,000 kilo. Biasa buat dalam 100 hingga 200 kilo je. Sebab nak tolak tu berat. Dia tolak. Kata kita ambil lah. Kita ambil banyak sangat tadi je. Kita ambil kurang-kurang lah. Kita ambil 1,000 lah. Ni contoh. Banyak sangat puluh-puluh ribu. Kita ambil 1,000. 1,000 kilo maksudnya 1,000 sembahyang. 1,000 cupak nak kena bayar. Sebab dia tinggalkan 1,000 kali sembahyang. Ini untuk pendekkan cerita. Macam mana duit tak ada? Maka belilah 100 cupak. Nak bayar 1,000 cupak. Ataupun 1,000 kilo. Boleh lah kalau kita dah convert jadi 1,000 kilo. Tapi beli 100 kilo saja. Jadi macam mana? Kita pun bayar. Bayarlah. Nak bayar dengan orang fakir miskin saja. Inilah beras bagi mengganti, inilah beras pidyah bagi menggantikan solat yang tertanggung di atas zimmah ayahku, kalau ayah dia lah, makku, kalau makku, yang wajib atasnya kerana Allah Ta'ala sebanyak berapa? 100 kilo tolak kat dia. Dia pun saya terima. Maka selesai. Tinggal lagi 900 kilo. Maknanya 900 kilo tu berapa hari lah. Dia lah kira ikut hari lah tadi. Lepas tu dia pun Alhamdulillah, ni saya bagi balik. Dia tak panggil sedekah. Dia bagi balik, saya hadiahkan balik. Saya hadiahkan balik. Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Bila orang bagi kat kita, kita bagi balik kat dia. Boleh? Boleh. Ambil lagi, aku bagi kau. Ambil lah sikit hadiah kat engkau RM100. Oh, terima kasih. Letak dalam poket, kita ambil balik. Aku bagi kat engkau balik. Boleh? Boleh. Daripada kisah Nabi nak makan keting apa yang kat lutut ke bawah tu. Keting lah kita panggil keting ke apa kan. Yang tu cantik, sedap tu kalau buat sup. Kemudian Nabi kata orang sebelah kot yang lebih memerlukan. Baik kat orang sebelah, baik kat orang sebelah. Akhir sekali dapat kat Nabi balik. Maka Nabi kata semua dapat pahala. Pahala sedekah.
Dengan syarat memang niat nak bagi. Maka dia bagi balik. Bila bagi balik, kawan dia kata, oh Allah, dia bagi balik tu maksud, tak apalah, saya hadiahkan balik. Alhamdulillah. Terima, saya terima. Lepas tu pula, inilah aku jadikan beras ini fidyah bagi solat yang tertangguh atas zimmah ayahku yang wajib atasnya kerana Allah Taala. Tolak balik. Dapat kat dia, alhamdulillah, dia kata. Tapi beras banyak-banyak buat apalah. Tak apa, saya hadiahkan balik. Setiap kali berlaku begitu, yang hadiahkan dapat pahala, yang bayar fidyah terangkat fidyah. Tapi dengan syarat jangan main-main. Bukan main-main. Nak tipu Allah, bukan. Tak boleh ke kita bagi, dia bagi balik? Sebab tu nampak pelik sikit kan, macam tu. Sebab tu dia dikritik hebat. Tapi ini adalah perbuatan tok-tok guru kita dulu. Tok-tok guru buat ni. Tok-tok guru buat. Orang biasa tak buat. Kena bawa pergi jumpa tok guru. Tolak, panggil tok pakai 3-4 orang. Mai. Kita, alhamdulillah. Kadang-kadang dia bayar. Kadang bayar sikit. Masih dia bagi, nah lah saya hadiahkan. Dia bagi sikit. Nah, ambil RM10. Dekat tok pakai, dapat RM10. Kita tolak. Lepas tu tolak, bagi RM10 lagi. Macam tu, bagi RM10. Kadang-kadang kalau yang orang tu banyak duit, dia beli. Contohnya, dia takkan nak beli beras 1 lori A yang 8 tayar, yang 12 tayar buat datang depan nak bayar kat tok pakai. Habis tu macam mana? Dia ambil 100 kilo tadi, dia bagi, inilah fidyah semua. Inilah aku jadikan beras ini fidyah bagi solat yang tertangguh atas zimmah ayahku yang wajib atasnya kerana Allah Taala. Kemudian dapat terima kasih, alhamdulillah. Dia kata, saya jual balik. Biasa tak dulu orang nak bayar fidyah pakai beras? Orang dulu ingat tak? Ke sini orang muda-muda lah ke? Masa nak pergi, dia bawa duit, dia tak bawa beras. Akhir sekali dia beli. Ya, saya nak beli beras. Orang tu bagi beras, dia bayar fidyah. Dapat balik kat orang tu dapat duit. Faham tak cerita apa ni? Teruk orang sini semua. Bukan teruk lah, orang bandar ni. Tu sekarang ni cerita 40 tahun lepas. Saya masa tu kecil lagi ingat. Pergi bawa duit. Tapi tak nak bayar pakai duit. Masa waktu tu tak ada main koyak resit, tak ada lagi. Pergi sepatutnya kena bayar beras. Bawa duit. Kemudian pergilah nak bayar ni. Pergi kata kat dia, ada beras tak? Nak beli? Ada. Berapa? Bayar duit. Dia bawa beras. Dia bayar duit, dia beli beras. Ni beras ni saya bayar zakat fitrah untuk awak, untuk saya dan untuk anak-anak bagi. Dia dapat duit lah. Dia bawa beras tu, dia simpan aja. Berapa kali bertukar tangan dah beras tu, kalau ingat dulu-dulu lah. Sama lah kes, cuma dalam kes ni dia tak bayar, dia bagi aja. Saya hadiahkan balik. Dalam kes yang tadi dia bayar. Tu je, sama. Boleh ke bayar? Boleh ke nak bagi saja? Kita punya bagi. Maka berulang-ulang sehinggalah beratus-ratus ribu. Biasa dengar? Jadi janganlah terpedaya dengan mereka-mereka yang mengkritik. Kita tak nak buat, kita rasa pelik, tak apa, tak ada masalah. Kau pelik tapi jangan kritik lah. Teruk kena kritik baru ni. Teruk. Tipu Allah, main-main ke hukum syarak. Jangan kata gitu. Yang buat-buat ni tok-tok guru. Malah dalam kitab Matla'in Badrain pun dibenarkan. Tangguh dulu sedang tasbih kafarah dan surat Allah subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.